Hari ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana sebuah negara monarki, Arab Saudi, meletakkan dirinya di mata dunia. Kerajaan ini mendapat julukan tanah dari dua masjid suci yang merujuk kepada Makkah dan Madinah. Namun hari ini seolah-olah Arab Saudi benar-benar merealisasikan wawasan 2030-nya atau lebih tepat visi Saudi 2030. Apa itu visi Saudi 2030? Visi Saudi 2030 bersandarkan kepada plan jangka panjang ketidakbergantungan Arab Saudi kepada hasil minyak atau hasil buminya. Arab Saudi ingin menyusun semula sektor ekonomi, membetulkan kembali pelbagai sektor bermula dengan pendidikan, perubatan dan sosial budayanya. Visi Saudi 2030 juga memberi perhatian khusus kepada industri pelancongan. Visi ini sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 2016 lagi, ketika Muhammad bin Salman mengetuai Kementerian Pembangunan Ekonomi Arab Saudi. Tiada siapa yang menduga cita-cita Muhammad Salman ini mahu membentuk sebuah negara Arab Saudi yang penuh dengan pemodenan dan menjadi sebuah negara Islam yang sekular dan cukup terbuka dari sebarang perbezaan dengan negara-negara Eropah atau negara-negara dunia yang lain. Arab Saudi seolah merasakan dirinya begitu jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman dan Emirat Arab Bersatu. Walaupun Arab Saudi ini merupakan negara yang terbesar di semenanjung tanah Arab. Arab Saudi sememangnya diketuai oleh seorang raja. Namun, segala urusan pentadbiran, ekonomi serta sosial budayanya adalah menjadi tanggungjawab putera mahkotanya. Jadi, apa yang berlaku pada hari ini sudah pasti menjadi milik seorang putera mahkota yang memegang tampuk pemerintahan sekarang, iaitu Muhammad bin Salman, anak kepada Raja Salman bin Abdul Aziz yang merupakan cucu kepada Raja Saud ibn Abdul Aziz Al Saud. Raja Salman ibnu Abdul Aziz Al Saud menjadi Raja Arab Saudi pada Januari 2015 dan waktu itu tera lelakinya Muhammad bin Salman telah mengetuai Kementerian Undang-Undang dan menjadi penasihat khusus kepada putera mahkota waktu itu. Dan pada masa yang sama, Muhammad bin Salman ini juga mengetuai Kementerian Undang-Undang Kerajaan Arab Saudi, khususnya kepada dua kota suci iaitu Mekah dan Madinah. Assalamualaikum. Cukup menarik untuk disentuh kepada perkara yang berlaku pada tahun 2016 di mana Kerajaan Arab Saudi telah mewujudkan Dewan Ekonomi dan Pembangunan yang telah diketuai oleh Muhammad bin Salman. Dari sini, segala perniagaan induk menjadi seliaan Muhammad Salman, termasuklah syarikat minyak yang cukup berpengaruh di Saudi dan di seluruh dunia, iaitu Aramco Saudi. Dengan usia beliau waktu itu hanya sekitar 30 tahun, Muhammad Salman sudah mendapat gelaran Mr. Everything.
Sebabnya, beliau mampu menyelesaikan pelbagai urusan yang terkait dengan negaranya. Begitu juga dengan pelbagai urusan negara, urusan-urusan keluar negara dan kedatangan negara-negara luar ke Arab Saudi, Muhammad bin Salman inilah yang menjadi wakil negara. Dan ini juga faktor diplomat-diplomat dunia memberi gelaran kepada Muhammad bin Salman sebagai seorang Mr. Everything. Tidak lengkap kalau kita bercerita tentang Muhammad bin Salman tanpa melihat zaman kanak-kanaknya. Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud merupakan putera pertama Raja Salman dari isterinya yang ketiga, iaitu Fahda binti Falah bin Sultan Al-Hid Halim. Muhammad bin Salman lahir pada 31 Ogos 1985 di Jeddah. Merupakan anak tertua di antara adik-beradiknya, menjadi anak ke-8 dan putera ke-7 dari ayahnya Raja Salman yang ketika itu merupakan penguasa kepada pemerintahan monarki kerajaan Arab Saudi. Raja Salman sendiri memiliki 3 orang isteri dan dikurniakan seramai 13 orang anak. Kita pergi seorang demi seorang isteri Raja Salman, bermula dengan isteri pertamanya, Sultanah binti Turki Al-Sudairi, mendapat 6 orang cahaya mata, iaitu Pangeran Fat, Pangeran Ahmed, Pangeran Sultan, Pangeran Abdul Aziz, Pangeran Faisal dan Putri Hasal. Manakala dari isteri kedua, iaitu Sarah binti Faisal Al-Subayyi, hanya dikurniakan seorang anak, iaitu Pangeran Saud. Isteri ketiga, iaitu Fahda binti Falah bin Sultan Hitalian, telah dikurniakan 6 orang anak. Dan dari isteri inilah lahirnya anak sulung yang berkuasa sekarang, iaitu Muhammad bin Salman. Manakala adik-adiknya adalah seperti berikut: Pangeran Turki, Pangeran Khalid, Pangeran Naif, Pangeran Bandar dan Pangeran Rakat. Kita terus pergi kepada Muhammad bin Salman yang agak berbeza mendapat pendidikan dibandingkan dengan anak-anak raja yang memilih Eropah sebagai pusat pengajian. Namun Muhammad bin Salman memilih sekolah khas untuk anak raja di kota Riyadh dan melanjutkan pelajaran di King Saud University di Riyadh. Beliau berjaya mendapatkan ijazah dalam bidang undang-undang. Rakyat Saudi begitu berbangga dengan apa yang dicapai oleh Muhammad bin Salman ini dan menjadikan beliau seorang yang begitu patriotik kepada seluruh bangsa Arab. Sebenarnya sebelum menjawab jawatan Putera Mahkota, Muhammad Salman sudah memegang atau mengetuai pentadbiran di negaranya Arab Saudi. Di antaranya sebagai Ketua Mahkamah dan Penasihat Khusus kepada Putera Mahkota bermula dari tahun 2014 hingga ke tahun 2015. Begitu juga dengan mengetuai Mahkamah Kerajaan Saudi dan sebagai penasihat khusus pelayan 2 tanah suci pada tahun 2015. Beliau juga adalah seorang deputi Putera Mahkota Arab Saudi bermula dari tahun 2015 hingga ke tahun 2017. Sehingga kini beliau merupakan menteri di Kementerian Pertahanan Arab Saudi sejak dari tahun 2015 lagi. Cukup menarik apabila beliau telah menjadi Putera Mahkota Arab Saudi yang bermula pada Jun 2017. Di negara Arab Saudi, menjadi Putera Mahkota merupakan satu jawatan penting, wakil kepada Perdana Menteri Arab Saudi.
pernah menjadi sorotan utama semua saluran berita dunia bagaimana tiba-tiba Muhammad bin Salman menjadi putera mahkota. Hiruk pikuk ini tidak akan dibincangkan dalam topik ini. Jadi, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal cerita bagaimana Raja Salman boleh melantik anaknya Muhammad sebagai putera mahkota. Selesai perlantikan sebagai putera mahkota, Muhammad bin Salman tidak menoleh ke belakang, terus membentuk sebuah negara Arab Saudi yang baru. Ramai pemerhati melihat walaupun Muhammad Salman adalah seorang putera mahkota atau orang nombor 2 dalam kerajaan Arab Saudi, namun segala-galanya sudah bermula satu rejim baru, pemerintahan Arab Saudi. Muhammad Salman cukup tidak bertoleransi kepada pihak-pihak yang cuba menggugat kedudukannya sebagai seorang putera mahkota, menggunakan seluruh kekuatan politik sehingga berlaku kes pembunuhan, tuduhan rasuah, korupsi yang menjadi penyebab kepada lawan-lawannya tidak mampu bangkit. Begitu jelas dapat dilihat apabila pangeran-pangeran yang berpangkat berkedudukan dalam kerajaan turut ditangkap atas tuduhan khianat. Bukan setakat itu sahaja, malahan kerabat-kerabat dari ayahnya juga turut sama ditangkap. Jadi, tiada siapa yang berani bersuara dan menentang apa sahaja pembangunan yang mahu dibentuk oleh Muhammad bin Salman ini. Maka hari ini dunia melihat satu perubahan drastik yang telah berlaku di negara Arab Saudi. Yang jelasnya sekarang Arab Saudi memang ke arah itu. Apabila sudah membuka panggung wayang, perempuan sudah boleh memandu kenderaan, memandu kereta di jalan raya. Kehadiran konsert hiburan di Riyadh. Menariknya bila melihat wanita-wanita Saudi sudah mula masuk ke stadium. Begitu juga dengan budaya percampuran lelaki dan wanita hingga membawa kepada hak-hak rumah tangga, perkahwinan, penceraian dan kehidupan seharian wanita yang mendapat kebebasan sepenuhnya sehingga dibolehkan berbikini di pantai Laut Merah. Kononnya akan melengkapkan industri pelancongan di Arab Saudi untuk menarik minat warga-warga dari Eropah dan di seluruh dunia melancong ke Arab Saudi. Apa yang telah berlaku di Arab Saudi kini sudah pasti tidak akan lepas dari kontroversi. Perarakan di jalan raya dapat dilihat dari rakyatnya sendiri. Dan apa yang dipamerkan ini hanyalah sebahagian kecil yang telah dilaksanakan di Arab Saudi. Namun, ianya kelihatan amat besar liberalisasinya negara Arab Saudi. Sekian.